Hei, dengar kata satu tim tu dah 2 game dah berturut-turut seri. Kata nak jadi juara EPL. Apa sudah jadi? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, kali ini kita nak review beberapa game EPL yang telah berjalan. Arsenal nampaknya momentum mereka ni dah start slow selepas mereka ni gagal menang dalam 2 perlawanan berturut-turut, iaitu last game mereka seri dengan Liverpool dekat Anfield, dan kali ini mereka seri lagi dengan pasukan West Ham 2-2. Dan benda yang menarik adalah mereka ni seri selepas mereka leading 2-0 dalam 2 game sebelum ni. Dan ada juga pasukan Manchester City yang semakin mengekuari rapat dengan pasukan Arsenal selepas menang 3-1 dengan pasukan Leicester City. Chelsea macam biasa mereka ni terlalu optimis. Mereka nak bagi rancak juga musim ni. Mereka nak masuk relegation battle, masih kalah dan terus kalah. Frank Lampard bila nampak Graham Potter catatkan sejarah manager paling buruk dalam sejarah Chelsea, dia kata, "Ui, tak boleh jadi, aku kena kekalkan martabat aku." So dia pun terus kalah dengan Chelsea. Top 4 battle pun semakin menarik. Lah ni ada satu tim lagi join top 4 battle, iaitu pasukan Aston Villa, yang baru je menang dengan satu lagi pasukan yang tengah battle untuk top 4, iaitu pasukan Newcastle. Dan Liverpool telah berjaya membelasah pasukan Leeds United sampai 6-1. Dan kita tengok perubahan table Liverpool selepas menang dengan Leeds. Oh, nombor 8 juga. Tapi okey lah, menang kan. So jom kita review satu-satu game. Game pertama kita nak review adalah perlawanan pasukan Newcastle United dengan Aston Villa. Newcastle United dah lama tak kalah tau, dan mereka lah ni tengah momentum yang cukup baik untuk duduk dekat tempat top 4. Tapi dalam game ni mereka berhadapan dengan pasukan Aston Villa under Unai Emery yang dah tak kalah dalam 7 game berturut-turut sebelum masuk game ni. Dan sebelum masuk dalam game ni, Aston Villa telah berjaya merekodkan kemenangan 4 kali secara berturut-turut. So mereka masuk game ni dengan confident, lagi-lagi main dekat home mereka sendiri. Pasukan Newcastle cuba control game, tapi pasukan Aston Villa mereka ni cuba serap tekanan dan mereka press midfield pasukan Newcastle United. Dalam game ni, player macam Bruno Guimaraes, macam Joe Willock memang struggle nak hadap dengan Douglas Luiz. Aku seronok tengok direct football daripada pasukan Aston Villa. Mereka akan cuba serap tekanan, mereka akan cuba biarkan hang serang dekat mereka dulu, dan bila mereka dapat bola, mereka akan terus pam bola ke atas. Player pertama yang mereka target kalau mereka clear bola adalah Watkins lah. Bila Watkins dapat bola, dia akan cuba buat hold up play untuk biarkan player macam Jacob Ramsey ataupun Emi Buendia untuk lari naik ke atas. Dan taktikal ni memang berjaya. Watkins berjaya skor 2 gol dalam game ni. Oleh Watkins dah kembali ke performa asal dia dalam game ni, memang perform skor 2 gol. So Aston Villa aku boleh kata antara calon untuk top 4 juga. Next game adalah Chelsea lawan dengan pasukan Brighton. Game lawan dekat Stamford Bridge, tapi Brighton buat macam home mereka sendiri. Walaupun Chelsea leading dulu, tapi permainan Brighton memang smooth daripada awal sampai habis game. Tapi dalam game ni Chelsea improve daripada segi counter attack lah. Mereka cuba press menggunakan midfield mereka macam Gallagher. Lepas tu kalau mereka dapat bola, mereka akan terus pas bola ke atas. Yang mana striker-striker Chelsea dekat atas ni, mereka dah ditugaskan untuk tunggu dekat atas. Kalau bola clear, mereka akan cuba buat counter attack dengan pantas. Dan aku boleh kata taktikal ni berjaya lah. Walaupun Brighton pegang game, tapi Chelsea berjaya dapatkan gol dulu melalui jaringan Conor Gallagher. Tapi bila Chelsea dah leading tu, Brighton still main maintain tau. Brighton main macam biasa. Chelsea still struggle nak stop pasukan Brighton ni. Dan bila Evan Ferguson injured, masuk Welbeck score pula. So bila dah 1-1 masuk second half, permainan Brighton still sama dan Chelsea still buntu nak dapatkan gol. Hang dapat nampak pasukan Brighton memang kuasai game dalam game ni. Aku tak faham lah, Chelsea musim ni kalau main dekat home pun mereka still tak boleh cope dengan pasukan lawan. Memanglah lawan dengan pasukan Brighton, tapi sekurang-kurangnya main dekat home mereka sendiri. Tunjukkanlah penguasaan tu sikit. Brighton memang buat macam rumah mereka sendiri tau. Dan lalah kali Enciso berjaya skor gol kemenangan, yang mana aku rasa satu lagi kesilapan besar defensif pasukan Chelsea. Tak ada siapa player yang dekat dengan Enciso waktu tu. Sepatutnya mestilah Lampard kena letakkan seorang ataupun 2 orang kalau dalam situasi macam tu. Sebab dah berapa kali dah musim ni Chelsea bolos gol macam tu. Memanglah gol tu boleh kata gol lawa, gol lang. Tapi kalau dah banyak kali dah tim lawan boleh skor daripada lock kotak penalti lawan dengan tim hang, ada masalah dah daripada segi defensif dalam tim hang. So Chelsea dah semakin dekat tau dengan tempat ke-12, iaitu pasukan Crystal Palace. Just jarak 3 mata je. Kalau kalah lagi, kemungkinan Crystal Palace boleh pintah mereka. Lawak juga, tapi Chelsea ni jangan teruk sangat. Takkan nak tersingkir Liga kot kan. Tapi ramai juga nak Chelsea tersingkir Liga. Aku tengok Chelsea ni pun tak tahulah nak kata apa. Tapi dengan kata lah ni, Kepa bagi tahu yang Chelsea lah ni confident nak buat comeback dengan pasukan Real Madrid. Nak buat La remontada. Takut jadi La kalah lagi je lah. Tapi kalau Chelsea menang UCL, tersingkir Liga pun menarik juga. Pasukan pertama yang main dekat UCL tersingkir Liga. Dan Chelsea masih lagi ada banyak game tough lawan dengan pasukan Arsenal, lawan dengan Man City, lawan dengan Newcastle, lawan dengan Brentford. Boleh kata kalau dengan cara mereka main lah ni, semua tim yang mereka lawan tu adalah tim kuat tau. Dan next game kita tengok Spurs lawan dengan pasukan Bournemouth. Spurs kena comeback 3-2. Semua tim London tak boleh pakai. Mula-mula Spurs main cantik tau. Son score, okey, Son score gol pertama.
Tapi lepas Clemmer Longley injured, Staley ni masukkan Davinson Sanchez. Bagi aku Davinson Sanchez dia dah done lah dekat pasukan Spurs. Bolehlah Spurs tukar gantikan dia dengan defender lain kan. Ada player macam Tanganga yang bagi aku lagi solid lagi kalau nak main lekat left centre back. Dia juga ada kemampuan untuk bawa lari bola naik ke atas. Tapi Staley ni masukkan Davinson Sanchez. Dan Davinson Sanchez dalam game ni memang teruk gila. Walaupun gol pertama tu kesilapan Pedro Porro, tapi aku boleh letakkan kesilapan dekat Davinson Sanchez juga. Sebab bagi aku kalau dia seorang defender yang bagus, dia boleh ligan bola tu ataupun paling kurang nak buat tackle. Dan gol kedua lagi cantik, dia assist pula dekat Solanke tu terus. Disebabkan performance yang sangat teruk, second half minit 58 kena keluar. Sebab lepas dah kena 2-1 tu, Staley ni rasa dia ni kena ubah taktik dan Spurs bermain lebih menyerang, masukkan dua pemain lagi ofensif iaitu Richarlison dan juga Danjuma. Dan lepas tu barulah nampak permainan Spurs lagi lancak dan lagi laju daripada segi attacking. Dan akhirnya Spurs berjaya dapatkan gol penyamaan, gol pertama Danjuma dalam EPL pada minit ke-88. Waktu tu aku boleh kata, Spurs nak comeback kan ni? Ataupun paling kurang nak seri lah. Waktu tu Spurs memang banyak chance tau. Cuba suap bola masuk dalam kotak penalti, tapi pemain macam Richarlison terlepas bola. Pemain macam Kane pun banyak tanduk tak masuk. Tapi disebabkan Spurs ni terlalu eager nak dapatkan gol sampai mereka lupa bahagian pertahanan mereka. Dan lalah kali dengan satu kesilapan je, pasukan bernemak telah berjaya skor. Bukan setakat skor gol kemenangan. Aku rasa Spurs memang rugi gila dalam game ni sebab depa ni masih lagi dalam top 4 battle dan depa ni dah main 2 game lebih dah daripada 2 pencabar top 4 depa, iaitu pasukan Newcastle dan juga pasukan Manchester United. So memang rugi lah Spurs lawan dekat tempat depa sendiri, lawan dengan pasukan bernemak tak boleh menang pula. Paling kurang seri tu pun dah okey dah. Next game kita tengok juara EPL pada musim ni. Bukan Manchester City, Arsenal dulu. Arsenal dalam game ni lawan dengan pasukan West Ham, seri 2-2. Mula-mula nampak macam nak menang mudah 2-0. Awal 10 minit pertama tu memang boleh kata Arsenal punya game lah. Arsenal attack cukup bagus. Defend pasukan West Ham tak ada nak settle down, boleh boh 2 biji gol. Gol Gabriel Jesus, gol Odegaard. Tapi sayang amat, sekali lagi Arsenal selepas leading 2-0, mereka ni terus hilang rentak permainan mereka. West Ham walaupun mereka dah kena 2-0, mereka nampak Arsenal ni dah cool down, mereka nampak Arsenal ni tak attack mereka, so mereka pula yang push Arsenal untuk dapatkan gol. Dan lepas mereka dapat penalti, Ben Rama pula skor, aku rasa waktu tu Arsenal lagi down lah. Arsenal memang nampak down gila dalam game ni. Kalau tak silap aku lah, cara permainan mereka macam ni, nampak mereka ni mood down macam musim lepas. Bila mereka kena satu gol, mereka ni akan down. Musim ni sebelum-sebelum ni kalau dekat away, Arsenal bukan macam ni tau. Tak kira lah mereka kena leading dulu ke ataupun mereka tengah leading, mereka ni akan cuba control game. Anda dapat nampak lah import mereka seri dengan pasukan Liverpool dalam game lepas. Sebab dalam game lepas, aku rasa mereka memang betul-betul frust sebab tak dapat menang. Tapi sayang lah, dekat Anfield tu boleh kata tak apalah sebab mereka seri dengan pasukan Liverpool. Liverpool dekat Anfield memang kuat. Tapi dia lawan dengan pasukan West Ham yang hari Khamis hari tu main juga dekat Conference League. Arsenal dah rehat lama tapi tak boleh menang dalam game ni. Second half Saka miss penalti pula, nak tambah buruk gol Bowen pula bagi gol penyamaan. Dan aku boleh kata dalam game ni kan, aku bukan haters Arsenal. Sebab ramai cakap bila aku komen pasal team tu, depa kata aku haters team tu. Aku ni bukan haters team. Kalau aku tengok game tu, aku ni akan letakkan aku ni sebagai fan neutral. Kalau aku panas dengan cara permainan play tu, aku kutuk lah dia. Aku bukan benci dia. Aku komen team MU pun macam tu juga. Aku cakap macam ni sebab beberapa kebelakangan ni fan-fan Arsenal nampak macam berbulu dengan aku tau. Bila aku kata play mereka tak perform je, ada je yang bising. Sebelum ni okey je, tak marah pun. Kali ni awak sensitif sangat ni. Orang lain pun posa juga. Kita masuk dalam game balik. Tengok aku dah ceramah dah. Arsenal dalam game ni aku boleh kata luck sebab tak kalah tau. Sebab game ni anda dapat nampak holding memang teruk gila jadi defend. Antonio memang target belah dia je. Ada banyak juga percubaan yang aku rasa kalau West Ham berjaya skor, dia boleh menang dalam game ni. Dan sayang lah Saka miss penalti tu. Kalau dia berjaya skor penalti tu, mungkin pasukan West Ham akan down dalam game ni. Tapi tu lah, still dia dapat satu mata berharga. Walaupun nanti Manchester City menang game berbaki, tinggal beza satu mata je lagi. Dan nanti Arsenal akan lawan dengan Manchester City dekat Etihad. Dan ramai duk kata Arsenal ni dah done dah. Tapi itulah aku katakan apa, Arsenal bukan tak ada kaki. So perlawanan antara Arsenal dan juga Manchester City ke Etihad nanti bagi aku akan menjadi sangat-sangat menarik. Dan next game kita tengok lagi satu pencabar liga, bukan MU. Kita tengok pasukan Manchester City menang 3-1 dengan pasukan Leicester. Manchester City sekali lagi menampilkan watak juara mereka. Serius season ni, lepas World Cup hari tu, nampak performa Manchester City drop sikit. Tapi lepas mereka jumpa momentum mereka je, kita dapat nampak lah ni, tak ada team yang boleh beat mereka tau. Bayern pun mereka bantai 3-0 macam tu je. Lawan dengan pasukan Leicester City, Leicester City memang lambat gila nak settle down. Sampai Man City boleh dapat 3 gol tau. 2 Haaland skor, 1 John Stones skor. Haaland sebiji lagi je nak pecahkan rekod Salah dalam 38 game. Dan lagi 3 biji lagi je nak pecahkan rekod Alan Shearer dan juga Andy Cole untuk menjadi penjaring gol terbanyak dalam semusim dalam EPL. Aku boleh kata dalam game ni defend dengan midfield Leicester memang barai, lagi-lagi awal-awal first half.
Depa bagi banyak space dekat pasukan Manchester City untuk attack dengan mudah. Dan second half, walaupun tengah leading sampai 3-0, tapi bagi aku tu bukanlah satu keputusan yang betul-betul selesa untuk buat banyak pertukaran masukkan player-player muda. Tapi Pep Guardiola dia berjudi tau. Memanglah betul dia nak rehatkan player dia nanti, sebab nanti mereka akan ada jodoh yang agak padat lawan dengan pasukan Bayern. Lepas tu hari Sabtu lawan dengan pasukan Sheffield semi-final FA Cup pula. So Pep Guardiola bila nampak peluang je dia akan cuba rehatkan player dia. Dia masukkan player-player muda. Walaupun boleh kata dah lewat lah minit 75. Tapi lepas Leicester dapat gol daripada Iheanacho tau, Leicester City nampak lagi semangat tau. Mereka ni berapa kali juga try yang aku rasa boleh kata luck juga untuk pasukan Man City. Sebab aku rasa kalau pasukan Leicester City dapat lagi satu gol, memang game jadi on balik. Waktu tu player-player penting macam John Stone, Rodri, Grealish, De Bruyne dah keluar dah. Haaland lagi awal lah, second half dah keluar dah. Dan lepas menang dengan pasukan Leicester ni, Man City telah rekodkan 10 kemenangan secara berturut-turut. Dan lah ni pemain mereka lah ni semua tengah perform, defend pun tengah solid, attacking macam Haaland, macam De Bruyne, macam Grealish tengah on form. Kalau tengok jadual dalam EPL, jadual yang boleh kata susah tu adalah 2 game je, iaitu mereka lawan dengan pasukan Arsenal dan lawan juga dengan pasukan Chelsea. Chelsea tu payah jugalah kan, payah sikit lah. Tapi title race still on lah. Manchester City punya team pun manusia juga. Mereka ni boleh terciduk juga. Tapi selalu dalam title race, kalau Man City dapat momentum, boleh kata dalam EPL ni tak ada team yang boleh stop mereka lah. Memang selalu jadi macam tu. Liverpool dah berapa kali dah kenal dengan mereka. Dan next game kita tengok MU dengan Nottingham Forest. Selalunya kalau tim-tim pecabat lain tengah kalah, MU selalu akan join lah. Bukan selalu, benda tu boleh kata memang wajib. Kalau bersaing dalam satu tempat tu, contohlah bersaing untuk dapatkan top 4. Kalau tim pencabar lain kalah, MU mesti akan kalah sekali. So dalam game ni aku ada firasat yang agak buruk lah. Lagi-lagi main dekat away pula kan. Tapi dalam game ni Manchester United berjaya tampilkan permainan yang cukup bagus, walaupun tanpa kehadiran banyak pemain-pemain utama yang injured. Maguire dan juga Lindelof menggalas tugas dengan cukup baik dalam game ni. Tapi Maguire dalam game ni dia tak cukup solid lah. Nasib baik lawan dengan pasukan Nottingham Forest je. First half minit keempat dah kena kad kuning dah mat. Satu lagi dia hampir buat unggul dalam game ni. Tapi daripada segi overall, gandingan dia dengan Lindelof dalam game ni solid. Lindelof memang patut dipuji lah. Dan satu perubahan, bila Malaysia injured, Ten Hag letakkan Dalot dekat belah kiri, dan Dalot ternyata lagi function daripada Malaysia. Aku suka Dalot ni satu tau. Hang boleh tengok Malaysia bila main dengan Sancho ataupun dulu dengan Garnacho, dia masih lagi kurang kesefahaman dengan mereka. Dia tak tahu bila nak buat overlap run, dia tak tahu bila nak buat cross, dia tak tahu bila nak buat pass. Tapi Dalot dah lama dah tak main dekat left back, tiba-tiba dia main dekat left back pula. Nampak communication dia dengan Sancho memang cukup bagus. Dia tahu bila nak lari, dia tahu bila nak stay, dan dia tahu bila nak buat cross. Dan midfield Manchester United dalam game ni memang solid. Bruno, Henderson dan juga Casemiro. Man United dalam game ni sekali lagi gagal untuk dapatkan banyak gol walaupun banyak attack. Bruno Fernandes banyak kali try gila, tapi keeper Keylor Navas memang mantap. Memang tunjukkan level dia bukan level-level Nottingham Forest lah. Level dia level-level UCL. Mata dalam game ni defend pasukan Nottingham Forest berjaya kunci dia dengan cukup bagus lah. Tapi satu benda yang Martial berjaya buat dalam game ni adalah hold up play. Walaupun defend pasukan lawan berjaya kunci pergerakan dia, tapi satu benda yang dia boleh buat adalah bila dia dapat bola, dia cuba hold bola tu selama mungkin untuk bagi space dekat Anthony ataupun Bruno ataupun Sancho sekalipun untuk lari naik ke atas. So itulah dapat nampak Anthony dengan Sancho dalam game ni memang banyak dapat space. Anthony dalam game ni memang good game lah, skor 1 gol 1 assist. Kalau tengok balik permainan Anthony daripada first game dia dekat MU dulu, waktu first game dia lawan dengan Arsenal, sampailah game ke hari ni, kalau tengok balik banyak sebenarnya improvement yang dia buat. Tapi still lah, aku bukan kata dia dah cukup bagus, dia masih lagi perlu improve daripada segi dribbling dia. Kena jadi berani macam Salah, kena jadi berani macam Saka. Tapi dia dah pelan-pelan dah menuju ke arah tu. Dan dalam game ni bagi aku Bruno man of the match sekali lagi lah. Cuma tak dapat gol lah dalam game ni. Dan last game kita nak tengok Liverpool lawan dengan Leeds United. Menang sampai 6-1 tau, lawan dekat Elland Road. Last Liverpool menang lepas lawan MU itu. Lepas tu tak menang-menang dah. Dan ni first kemenangan mereka. Tapi dalam game ni Liverpool mula slow tau. Pasukan Leeds United yang cuba serang. Liverpool memang pegang game, tapi attacking pasukan Leeds United bila dapat bola mereka akan cuba counter dengan laju. Tapi satu benda yang Leeds United tak pernah belajar atau sejak mereka ni masuk dalam EPL. Tak kira lah jurulatih mana masuk dalam pasukan Leeds United pun, satu benda yang tak pernah berubah dalam taktikal mereka adalah mereka ni suka main highline. Tak kira lah mereka lawan dengan tim mana sekalipun, mereka akan main highline. Bagi aku kalau lawan dengan pasukan-pasukan lagi kuat daripada hang main highline, hang memang minta kena titik lah. Liverpool setiap kali attack je dapat gol, setiap kali attack je dapat gol. Hang dapat nampak mereka ni dah lah main highline. Lepas tu defend mereka ni tak solid. Selalu sangat kalau hang tengok belah kanan mereka tu, nama dia Christensen dengan Koch.
Dua-dua player ni memang selalu miss position tau. Buatkan player macam Jota ataupun Robertson mudah sangat nak masuk belah tu. Dan dalam game ni ada seorang player memang aku nak puji gila-gila, walaupun dia tak score dalam game ni, Trent Alexander-Arnold. Dia buat 2 assist tau dalam game ni. Dan dalam game ni sekali lagi Klopp letakkan dia dekat midfield. Walaupun dia mulakan game sebagai seorang right back, tapi dalam game dia main sebagai seorang center midfielder. Dalam game ni kan boleh kata memang bagus lah. Liverpool tak payah cari midfield baru lah. Cari defensive midfield baru yang boleh ganti Fabinho, sebab Fabinho kadang-kadang on off. Dan cari right back baru yang betul-betul solid. Biarkan Trent main dekat center midfield. Memang solid mat dia main. Setiap kali dapat bola dia akan terus tengok atas. So player-player Liverpool yang lain memang akan ready untuk buat run. Lagi-lagi pasukan Leeds main highline pula. So itulah sampai Liverpool boleh skor sampai 6 gol. Salah 2 gol, Jota 2 gol, Gakpo dengan Nunez 1 gol. Bila Liverpool dah leading sampai 2-0 waktu first half tu, second half tu pasukan Leeds sebenarnya mereka nak cuba comeback tau. Konate buat silap pula. Dia boleh kata kalau ada Upamecano depan dia tu, dia boleh salam lah dengan bekas teammate dia tu. Sama-sama buat perangai. Tapi macam aku kata tadi, walaupun Leeds United punya attack boleh kata bagus, tapi defensif mereka memang sangat-sangat teruk. Setiap kali mereka terlepas bola, Liverpool tak payah fikir banyak. Liverpool terus buat long ball je, pecah macam tu je defend mereka. Dan game masih panjang lagi. Adakah hampa rasa Liverpool boleh liga top 4 balik? Sebab kalau hampa tengok balik jadual Liverpool lepas ni, boleh kata semua senang-senang lah. Yang paling susah pun lawan Spurs je, tu pun dekat Anfield. Hal lain lawan dengan pasukan macam Leicester, macam Southampton, dan pasukan yang boleh kata kemungkinan boleh cabar Liverpool pun macam Aston Villa dengan Brentford je. Tu pun dua-dua main dekat Anfield juga. So menuju ke penghujung musim, persaingan masih lagi sangat-sangat menarik. Kita tak tahu siapa akan jadi juara lagi. Top 4 pun masih belum secure lagi, dan relegation battle pun semakin panas. So itulah video kali ini EPL review, dan minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Dan siapa pemain terbaik untuk hampa dalam minggu ni? Hampa boleh komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.